Ini perkembangan terkini dan juga laporan yang baru kami terima berkaitan dengan penubuhan RCI, Siasatan Pengurusan dan juga Operasi Tabung Haji dari 2014-2020. Ini kenyataan Timbalan Perdana Menteri yang baru kami terima. Yang mana Mesyuarat Jemaah Menteri yang bermesyuarat hari ini 14 Julai 2021 bersetuju supaya kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 bagi menyiasat isu-isu berbangkit mengenai lembaga tabung haji hasil pengauditan perunding seperti PricewaterhouseCoopers, PwC, Ernst & Young, EY dan juga Roland dari tahun 2014 hingga 2020. Antara terma RCI yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri adalah skop RCI tertumpu kepada hasil penemuan perunding-perunding ke atas isu-isu berbangkit LTH dari tahun 2014 hingga tahun 2020 tetapi tidak termasuk pelan pemulihan dan juga penstrukturan yang sedang dilaksanakan pada masa ini. Juga termaktub dan juga dinyatakan berkaitan dengan menentukan sama ada terdapat tindakan menyembunyikan ataupun cover up maklumat berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan dan perbuatan memberi kenyataan yang mengelirukan mengenainya. Dan yang ketiga adalah mengesyorkan tindakan yang sesuai diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung jika mereka didapati melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa tanpa menjejaskan apa-apa siasatan dan tindakan perundangan yang sedang dilaksanakan oleh pihak-pihak berkuasa berkaitan. Dan langkah ini adalah bertujuan untuk penambahbaikan dan juga tadbir urus LTH. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan mengemukakan kepada kerajaan laporan hasil semakan dan syur mengenai tindakan susulan jika perlu dalam tempoh 3 bulan. Dan Jabatan Perdana Menteri akan mengenal pasti senarai keahlian RCI yang dicadangkan terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang syariah, perundangan, perbankan Islam dan pelaburan, perincian berhubung penubuhan dari segi terma dan juga rujukan serta keanggotaan RCI akan diumumkan dalam masa terdekat. Dan untuk makluman juga, penubuhan RCI ini adalah wajar supaya siasatan lanjut dapat dibuat terhadap perkara yang dibangkitkan tersebut dan perakuan sewajarnya dapat dikemukakan kepada kerajaan bagi memulihkan imej serta keyakinan rakyat terhadap kewibawaan lembaga tabung haji. Ini juga bagi memastikan satu siasatan dalaman yang telus dan amanah dilaksanakan demi memastikan LTH telah menjalankan mandat dengan profesional dalam menguruskan wang deposit umat Islam. Pastinya laporannya anda boleh lungsuri astroawani.com dan juga laporan berita yang berikutnya dalam Buletin Awani. Baik, kembali untuk kita bercerita berkaitan dengan liputan wartawan. Kali ini Wakil Astro Awani di Johor, kita nak bercakap berkaitan dengan 70 individu yang ditahan hasil 54 serbuan di rumah dan premis dalam UP Soga 8 yang melibatkan buki bola bagi kejohanan bola sepak Euro 2020 dan ia melibatkan nilai keseluruhan terkumpul kredit limit pertaruhan sebanyak 44.2 juta ringgit. Jadi kita nak mendapatkan laporan lanjut terutamanya berhubung dengan sidang media yang diadakan oleh Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin PC nak bersama terus dengan Siti Nur Akilah Omar, Wakil Astro Awani Johor. Akilah mungkin ada perinciannya dengan lebih lanjut mengenai sidang media berkenaan liputan yang dilaksanakan ataupun yang dijalankan hari ini. Ya, Ihsan, memang kita tahu kejohanan bola sepak Euro 2020 telah bermula sejak 12 Jun hingga berakhir semalam iaitu 12 Julai. Kemarinlah 12 Julai dan sepanjang tempoh itu sebenarnya Ihsan, Polis Johor telah membuat operasi iaitu Soga 8 yang mana melibatkan dua fasa. Iaitu pada fasa pertama ia melibatkan ada beberapa tangkapan dan Astro Awani juga telah membuat liputan mengenai dengan tangkapan dan juga rampasan berkaitan dengan fasa pertama Oktober ini. Dan pada sebentar tadi, PC pagi tadi, telah dimaklumkan bahawa terdapat lagi untuk fasa 2 tangkapan ada rampasan dia bermula daripada 27 Jun hingga 12 Julai
yang mana pada fasa 2 ini Polis Johor telah menahan 19 individu melibatkan 14 serbuan, yang mana ia melibatkan jumlah rampasan iaitu dengan nilai kredit taruhan sebanyak 24.8 juta ringgit, dan rampasan wang tunai juga diperolehi iaitu dalam RM7,423. Turut dirampas Ihsan adalah 20 telefon bimbit, 3 laptop, tablet dan modem, yang mana kita ada bertanya jugalah kepada Datuk Ayub, mungkinkah ia menjadi satu platform di mana sekarang ni kan ramai yang terkesan kerana tiada pekerjaan dan sebagainya, tetapi masih wujud lagi bukti bola, dan Datuk Ayub ada menyatakan bahawa bukti bola ini sebenarnya setiap kali pertandingan ataupun ada kejohanan bola Euro atau bola sepak dunia pasti akan ada bukti bola ini terjadi. Dan modus operandi dia, kalau dulu mereka ada satu pusat ataupun satu tempat untuk mereka datang dan membuat pertaruhan. Tetapi untuk kali ini, apabila PKP dilaksanakan, semua perkara dilakukan secara online dan terdapat beberapa website yang dikesan untuk menjalankan taruhan ataupun wang pertaruhan bukti bola untuk tahun ini, Ehsan. Dan kalau boleh kita ikuti apa kata PC Datuk Ayub pada sidang media tengah hari tadi. Euro 2020 baru saya tamat dan pihak Polis Johor dan Jabatan Sarjana Johor telah pun melancarkan operasi. Tempoh hari saya ada menyentuh sikit operasi fasa pertama, iaitu 2 minggu pertama. Dan ini yang kita buat ni adalah fasa kedua yang bermula pada 27 Jun sehingga 12 Julai, dan mana Jabatan Sarjana IPK Johor telah berjaya membuat 14 serbuan dan berjaya menangkap 19 individu warga tempatan yang berumur di antara 18 hingga 65 tahun yang terlibat sebagai bukti bola sepak Euro 2020. Jumlah nilai kredit taruhan dari sindiket yang tumpaskan ini adalah sebanyak 24 juta. Manakala wang tunai ini rampas dalam operasi fasa kedua ni adalah RM7,423, tuan-tuan. Dan berbagai rampasan yang dibuatlah, laptop, handphone sebagainya, tuan-tuan. Dan untuk makluman juga sepanjang opsaga dilancarkan, iaitu tempoh sebulan, tuan-tuan, 12 Jun hingga 12 Julai, jumlah keseluruhan serbuan adalah sebanyak 54 serbuan, manakala tangkapan melibatkan 70 individu yang berusia di lingkungan 17 hingga 65 tahun, tuan-tuan. Baik, Kila, Opsoga seperti yang dinyatakan tadi, mungkin dah sebulan awal telah pun dibuat risikan, pemantauan dan sebagainya, dan akhirnya tangkapan dibuat dengan 54 serbuan dan 70 individu ditahan. Dan kalau ada mungkin laporan-laporan lain menerusi sidang media berkenaan, rentetan daripada apa yang dinyatakan oleh Akila tadi? Okey, daripada tangkapan itu, kebanyakannya berumur 17 hingga 65 tahun dan terdapat seorang wanita yang mana semua mereka adalah yang terlibat dalam bukti bola ini, Ehsan. Dan sebenarnya hasil operasi ini adalah sebahagian besar daripada risikan polis dan juga maklumat daripada orang awam. Dan pada sidang media tadi juga kami ada bertanyakan adakah ia melibatkan rangkaian ataupun bukti bola antarabangsa. Tetapi Datuk Ayub menyatakannya hanya berlaku di Johor sahaja dan tangkapan semua berada di Johor Bahru dan mereka menjadikan rumah dan juga premis-premis perniagaan sebagai tempat untuk menjalankan pertaruhan secara dalam talian ini, Ustaz. Dan juga selain daripada Opsoga, mungkin ada cerita dan juga laporan lain yang dinyatakan oleh Ketua Polis Johor, terutamanya berkaitan dengan tangkapan dan juga kes-kes jenayah yang lain? Betul, Resan. Biasalah kalau ada PC polis ni kebanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan negeri, jenayah negeri yang viral dan sebagainya. Para wartawan akan bertanyakan untuk mengambil kesempatan untuk bertanyakan kesahihan ataupun kepastian pada sidang media itu.
Dan pada tengah hari tadi kami ada bertanyakan mengenai dengan isu viral ahli Parlimen MUA Syed Abdul Rahman yang mana pusat parlimen di MUA telah diarahkan tutup dan ini mendapat pengesahan daripada Ketua Polis Johor sendiri yang mana penutupan itu dibuat oleh pejabat kesihatan daerah MUA kerana pelanggaran SOP yang mana terdapat lebih 100 orang pada program pemberian bakul makanan di pusat berkenaan. Dan Dato' Ayub juga ada menyatakan bahawa Syed Saddiq YB ini ada memohon untuk membuat pemberian bakul makanan tetapi bukanlah secara berpusat di pusat parlimen beliau. Permohonan itu dibuat untuk pemberian bakul makanan daripada rumah ke rumah. Dan apabila pegawai kesihatan telah datang ke pusat parlimen itu dan melihat dengan keadaan orang ramai, mestinya penjarakan sosial tidak dijaga. Dan daripada itu juga mereka telah meminta supaya aktiviti pemberian makanan ini dihentikan sementara dan dihentikan sementara waktu. Namun difahamkan tiada kompaun dikeluarkan dan hanya amaran dikeluarkan supaya pusat ini pusat aktiviti pemberian makanan ini dihentikan dan mungkin mereka boleh membuat inisiatif lain untuk menyalurkan bantuan bekalan makanan ini, Ehsan. Itu nanti laporannya pastinya telah pun ada di laman web astroawani.com dan juga pastikan anda dapatkan maklumat lanjut terus bersama dengan Buletin Awani. Terima kasih Siti Nur Akila atas laporan itu tadi dan juga cerita berkaitan dengan liputan yang dilakukan di Johor. Terima kasih Akila. Itu saja waktu yang kita ada dalam cerita kali ini. Untuk waktu ini saya Ihsan Haya. Sekian dulu dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.